amat penting dalam statistik. Ini yang kita gunakan dalam most analysis lah. Dalam analisis yang berkait dengan data scale dengan ratio scale dengan interval scale, banyaknya kita akan guna mean dengan variance, dan daripada variance kita akan dapat dia punya standard deviation lah. So dalam statistik ni dia membezakan antara sampel dengan population. Dua entity ni dia bezakan. Ada sebab-sebab yang tertentu lah. Umum dia macam ni. Kita guna sampel untuk nak estimate variance. Kita guna nilai-nilai statistik dalam sampel untuk nak estimate nilai-nilai parameter dalam population. Okay. So kita ada, sebelum tu kita akan introduce ada dua lagi terminologi. Satu terminologinya adalah dinamakan ada terminologi baru ni. Satu dia panggil doktor boleh maximize doktor punya screen tak, doktor? Oh, okey, nampak kecil sebab ada double yang kita orang nampak. Okey, sekejap. Ni. Terima kasih, doktor. Ini okey. Macam ni. Alright, thank you. Alright. Okey, parameter ni, parameter dia adalah values used to describe. Dia istilahnya describe lah. Dia kata describe the population. Okay. Such as mean, variance, proportion. Okay. Ini yang kita guna. Contoh dia macam ni lah. Berapa mean pendapatan seluruh rakyat Malaysia? Okay. Yang itu adalah parameter. Okay. Tapi kalau kita ambil sampel, istilah yang digunakan adalah statistik. Okay. Values yang tadi itu parameter, nilai-nilai yang digunakan untuk menerangkan the population. Okay. Macam contoh mean pendapatan seluruh rakyat Malaysia, ataupun kadar rakyat Malaysia yang berpendapatan kurang daripada RM3,000. Itu proportion. Variant another thing lah. Statistik ni pun sama, tapi nilai yang kita gunakan values used to summarize, values used to summarize the sample. Okay. Yang nilai yang kita guna pun sama juga, such as mean, variance. Nanti kita akan tunjuk standard deviation, proportion sama juga. Dia sama. Cuma sekarang ni dia membezakan dia punya simbol. Okay? Penggunaan simbol dia berbeza. Yang kita guna dalam kes ini, kalau untuk yang population, simbol pakai Greek letter word. Greek, G-R-E-C-K, Greek letter word, Greek letters, alpha, beta, gamma, omega, macam itulah. Tapi kalau dia adalah sampel, simbol yang kita guna adalah Roman. Simbol use Roman, Roman ABC, X, apa semua itulah, Roman letter. Itu je perbezaan dia. And then of course tengah formula dia berbeza juga. Okay. So penggunaan simbol ni amat penting dalam statistik, sebab bila kita tengok simbol aja kita dah tahu ini adalah sampel, ini adalah population. Okay.
So kalau dia sampel maknanya kita ada kegunaan dia lah. Kalau dia population pun ada kegunaan dia yang tersendiri. Jadi kita perlu tahu dan membezakan yang mana satu parameter, yang mana satu statistik. Tapi umum dia, kalau parameter nilai itu adalah mengenai population. Kalau dia adalah statistik, nilai yang diberi itu adalah mengenai the sample. Okay. So yang tadi saya kata ada dua nilai yang amat penting dalam statistik. Yang pertama adalah the mean. So kalau kita ambil mean, okay, untuk mean ni purata, okay, purata average, mean ataupun average. Okay. Kalau dia population, simbol yang kita gunakan adalah mu. Okay. Mu ni mu, ejaan dia mu, Manchester United tu, mu lah tu. Yang ini Greek letter word-nya adalah mu. Ini bersamaan dengan hasil tambah nilai dalam data kita bagikan dengan berapa bilangan data yang kita guna dalam population. Itu adalah kita punya mean for the population. Kalau dia sampel, kita guna simbol X bar. X bar boleh, Y bar boleh, T bar boleh. Tapi asal ada bar di atas tu, kalau ada bar di atas tu dalam Roman letter word, Y ke, Y bar, T bar, Z bar, itu adalah, maksudnya dia adalah mean. Semua data tu bagikan dengan bilangan data. Tapi N kecil. Bila kita guna N kecil je, maknanya kita tahu dia punya bilangan data tu adalah bilangan data dalam sampel. Okay. So N besar adalah bilangan data dalam the population. So ini simbol. Mean dia tu purata, dia adalah jumlah bilangan data dalam sampel kita, kemudian tu bagikan dengan kita punya bilangan data yang kita guna. Dan untuk variant pula, satu lagi yang variant, kalau saya boleh pergi the next page. Jadi kalau untuk variant, guna merah lah pula, guna variant. Kalau variant untuk population ni, simbol yang kita guna adalah sigma kuasa 2. Okay. Sigma kuasa 2. Sigma kuasa 2 ni adalah simbol bagi variant. Okay. Ini simbol dia khusus. Kalau dalam statistik dia tengok je simbol sigma kuasa 2, dia tahulah ini variant. Satu dunia guna simbol yang sama. Dia tak ada beza. Dia pergilah mana-mana dalam dunia ni, pergilah Bulgaria ke, pergilah Romania ke, pergi Ethiopia ke. Kalau itu adalah statistik guna simbol sigma kuasa 2, itu bermakna the population variant. Cara mana, apa formulanya? Dia adalah hasil tambah, jumlahkan data kita, tolakkan dengan mu tadi adalah mean, kuasa 2, bagikan dengan bilangan data kita N. N besar. Okay. Dan ini boleh dimudahkan. Formula ni kalau kita boleh mudahkan dalam statistik, kita boleh dalam cara matematiknya, kita boleh buktikan ini bersamaan dengan hasil tambah setiap data tu kita kuasa 2 kan nilai dia, cari jumlahnya, tolak dengan jumlah semua data kita, itu the sum of x, kuasa 2 kan jumlah semua tu, bagikan dengan bilangan data semua. Kesemua ni, ni N besar, N besar. Kesemua ni bagikan dengan N. Okay. Kesemua tu bagikan dengan N. Itu kalau dia population. Kalau dia sampel, kalau dia adalah sampel, simbol yang kita gunakan adalah S kuasa 2. So tengok S ni adalah Roman punya letter word, itu adalah sampel. Kalau dia adalah Greek, itu adalah population. Ini memang simbol yang digunakan dalam statistik lah. Memang diintroduce tu, itu maknanya everyone kena guna simbol tersebut. Okay, so ini bersamaan dengan hasil tambah data kita juga, X tolak dengan mean dia juga. Okay, X bar kuasa 2 bahagikan dengan
N tolak 1. Kalau tadi tu, kalau population dia tak ada tolak 1. Tapi kalau sampel dia ada tolak 1. Ada sebab matematik dia. Kenapa perlu -1, ada sebab dia. Ada sebab the mathematical reason. Okay? Dia bukannya saja-sajalah. Tapi ada sebab mathematical reason why dia perlu -1. Yang ini pun sama, kita boleh mudahkan dia jadi the sum of X kuasa 2. Maknanya setiap data tu kita kuasa 2 kan. Lepas tu tolakkan dengan the sum of X, jumlah semua data semua, bagikan dengan N yang tu. Keseluruhan ni kita bagikan dengan N tolak 1. Okay. Ini dia punya formula bagi variant. Okay. So tu untuk variant. Dan kalau ada satu lagi nilai yang kita peroleh daripada variant, itu namanya standard deviation. Standard deviation. Semua ni dulu you all pernah belajar lah. Saya percaya semua pernah belajar standard deviation ni dengan variant. Tapi until now macam tak sure apalah guna benda ni. Apalah dia nilai ni. Standard deviation ni kalau dia adalah population, kita guna di sigma je. Sigma. How do you get that standard deviation? Punca kuasa 2 variant kita. Okay. So standard deviation adalah punca kuasa 2 kita punya variant. So kalau kita guna sigma, simbol tu adalah standard deviation. Kalau sigma kuasa 2, population variant. Itu kena tahu beza dia tu. Kita kena sentiasa tahulah yang tu, sebab later on dalam chapter-chapter mendatang tu kita guna simbol je. Kita tak ada sebut ini standard deviation, ini variant, tapi yang kita gunakan adalah simbol saja. So you have to actually kena mahir lah simbol. Kalau simbol tu apa dia, apa makna dia. Dan kalau dia sampel, kita guna standard deviation juga. Standard deviation kita peroleh dengan punca kuasa 2 kita punya variant. Okay. Punca kuasa 2 kita punya variant, sampel kita, variant sampel S kuasa 2. So definitely daripada sini, kalau kita tahu dia punya standard deviation, untuk dapatkan variant kita kuasa 2 je lah. Kita kuasa 2 kita punya standard deviation. So kita akan peroleh kita punya variant dia. So you must know the different lah. Simbol-simbol ni tadi. You all perlu tahu ada 10 simbol aja sebenarnya dalam parameter dengan sampel ni. As we go on nanti you akan nampak ada jumpa lagi 4 yang lain lah. Of course adalah simbol-simbol lain, tapi yang ini yang membezakan antara parameter dengan statistik kita. Okay. So untuk hari ni ada 6 lah. Yang ni ada 6. Dan saya tunjuk satu contoh macam mana kita calculate kita punya mean dengan variant. Untuk mean very easy lah. Tapi you all sabar-sabar lah. Walaupun dia senang, you all pernah belajar, tapi eloklah kita review sekejap. Tapi saya ni dah kena off ni sekejap. So saya ingat saya bagi je you all this data. Lepas tu you all cuba dulu boleh tak? Lepas tu nanti bila kita naik balik kan, kita go through that lah. Boleh tak? Okay. Katalah kita ada data. This is kata a sample lah. A sample a sample of kata 10 student shows the following, kata je lah, ini make up je lah, following apa nak kata following number of sibling, bilangan adik-beradik, number of sibling, bilangan adik-beradik yang dia ada. Ini untuk memudahkan lah. Kata je lah orang pertama, ke you all nak bagi data you all, cuba sebut 10 orang. Okay, sebut je berapa. Saya ada 3 adik-beradik. 3 juga. Lagi 4 6 12. 12. Ni satu mak ke ni?
6 doktor. Ya, 1 mak. Oh, tahniah. 6. Hebat 12. Awak nombor berapa? Saya nombor 12. Oh, yang bongsu. Yang paling senior umur berapa tu? 50. Oi. Orang tu ada lagi? Orang Mak tu ada, lagi? ayah tak ada. Mak 12 Tahniah. 3, 3, 4, 6, 12, 6 lagi? 5. 5. 9. 9 ramai juga. 6, 7, 8. Okey lagi? Semua lain mana jadi tidur. Ada lain lagi? 4. 2 je. Boy. Okey. Ada anak tunggal? 4. Okey. Kalau 2 ni pembagian harta tu sikit je lah Yang 12 ni kena kongsi ramai. Okey. 12 je. Tapi 12 orang lah. Total. Tapi lain mak, lain bapak. Kira 2 family yang ni ada anak, lepas tu kahwin, dapat saya 6 orang. So yang atas tu 5 dengan 1. Tu yang jadi 12 tu. Okey. So kalau kira macam satu mak tu 6 je lah. Okey, ini yang kita ada data ni. Ini adalah bilangan bilangan adik-beradik, maknanya saiz keluarga lah, in other word. Bagi a group of 10 orang. So 10 orang ni sekarang kita ada ramai orang, jadi ni must be a sample lah. So kita nak cari nilai mean dia. Okay, nak cari mean dia tu, kalau oleh kerana ni sampel, ini must be X bar lah. Okay. So X bar tu adalah hasil tambah X bagikan dengan bilangan data kita. So bilangan data kita semuanya ada N equal to 10 orang. 10 orang kat dalam tu. So hasil tambah X tu bermaksud 3 tambah 3 tambah 4 tambah 6 sampailah yang tambah ke yang last kali tu adalah 4. Okay, cari jumlah dia bagikan dengan 10. So kita akan dapat nilai dia tu. Saya beberapa minit ni all kira sendiri lah. Lepas tu dalam tu juga untuk nak kira varian, untuk kira varian ni, kalau secara secara manual dia, you all kena cari hasil tambah X kuasa 2 tolak dengan hasil tambah X. Okey. Lepas tu kuasa 2 kan hasil tambah X tu bagikan dengan N, keseluruhan dah kira atas tu bagi pula dengan N tolak 1. So apa maksud yang hasil tambah X kuasa 2 ni apa maksud dia? Kalau hasil tambah X ni, ini yang kita dapat ni, jumlah ni adalah hasil tambah X lah kan. Okey, yang ni hasil tambah X. Ni bagi dengan N lah. So yang kita kira 3 tambah 3 tambah 4 tambah 6 semua sampai 4 ni dia adalah hasil tambah X. Tapi hasil tambah ini bermaksud 4 kuasa 2 tambah sampai yang last kali tu 4 kuasa 2. Cari jumlah ni. Cari jumlah ni berapa. Lepas tu gantikan dalam kita punya formula ni. Baru kita boleh dapat dia punya varian lah. Dan lepas dapat varian tu, calculate pula dia punya standard deviation. STD standard standard deviation. So apa nilai standard deviation? So oleh kerana standard deviation ni sampel, kita guna simbol S. Dan kita tahu dia adalah punca kuasa 2 kita punya varian. So saya kena
Tak dengar tu. Lain doktor, lain. Doktor terkeluar ke? Doktor hujan ke? Kenapa doktor pegun? Doktor hilang ke? Semua bertanya-tanya. Doktor ada ke?